نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan. Selamat datang ke channel saya, Gelora Mistik. Alhamdulillah, ini merupakan video saya yang keempat. Okey. Jadi pertamanya ni saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang kepada anda semua, kepada anda semua yang orang kata apa, yang menonton video saya, yang subscribe channel saya ni. Maklumlah channel baru, okey. Jadi apa khabar korang semua? Saya doakan, takkanlah tak sihat pula kan. Jadi saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, di samping keluarga tercinta, dan juga dilapangkan rezeki dan dipermudahkan dalam setiap urusan yang tuan-tuan puan-puan sedang lakukan sekarang. Okey, jadi macam biasalah guys, macam biasalah geng, jadi setiap minggu Gelora Mistik akan mengenengahkan ayat dia. Okey, akan bawa pada korang semua pengalaman-pengalaman seram yang bukan datang daripada diri saya tau, buat masa ni lah, yang datang daripada orang lain yang berkongsi cerita yang melalui buat masa ni. Alhamdulillah saya baru ada dapat satu email, ada dua tiga email lah dah dapat tentang pengalaman-pengalaman seram diorang yang dia minta pada saya untuk ceritakan. Okey, jadi pada malam ni saya tak cerita yang panjang-panjang lah, sebab saya rasa untuk episod kali ini saya akan ceritakan kisah-kisah pendek. Saya tak nak cakap lah berapa kisah. Mungkin 2, mungkin 3, ataupun mungkin 4 cerita. Okey. Jadi pengalaman-pengalaman yang ni saya dapat ni diceritakan oleh saya ceritakan sikit lah dia punya dia punya pendahuluan dia lah, orang kata apa, intro dia. Okey, cerita ni disampaikan oleh seorang belia lah, kita boleh panggil belia, seorang anak muda yang berumur 22 tahun yang bernama Jebat, yang berumur 19 tahun 20 tahun, yang namanya Fikri, dan yang terakhir ni, yang orang yang ketiga yang share untuk yang saya ceritakan lah, untuk kisah yang tersasul-sasul. Untuk kisah malam ni ada 3 orang yang berkongsi kisah lah, maknanya ada Jebat, Fikri dan Zaid. So untuk tidak buang masa, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Okey guys, kisah yang pertama ni diceritakan oleh Jebat. Jadi saya ambil cerita Jebat ni dulu sebab cerita dia bagi saya, tak tahulah pada korang kan, cerita dia pada saya dia tak terlampau macam seram sangat. Bagi saya dia lebih kepada misteri lah. Okey. Jebat ni dia cakap dengan saya lah, dia cerita pada saya. Yelah, umur dia pun lebih muda kan, 22 tahun. Okey. Jadi dia ceritakan pada saya pengalaman ni berlaku pada tahun 2000, tak silap saya lah, saya ingat lupa, dalam 2018 ke 19 gitulah. Dalam tahun 2018 ke 2019 gitu. Okey, jadi pada waktu tu ada satu malam ni lah, si Jebat ni, nama macam pendekar kan, Jebat kan, macam orang kata apa, Laksmana,
Itulah semana hang tu macam 5 hang kan, hang 5 bersaudara tu, okey kan. Okey, jadi si Jebat ni dia ada menuntut ilmu kan. Bila cakap menuntut ilmu ni jangan korang salah faham, bukan ilmu yang salah, tak. Dia ada belajar satu ilmu kebatinan. Jadi korang mesti tanya, ilmu kebatinan? Ya, dia memang belajar ilmu kebatinan. Tapi dia minta pada saya lah suruh rahsiakan apa nama perguruan dia ni kan. Jadi saya hormat dengan apa permintaan dia tu. Jadi saya terpaksa rahsiakan. Minta maaf geng. Okey. Dia ni malam tu dia tengah orang kata apa, dalam perjalanan nak pergi ke kelas untuk belajar lah, untuk belajar ilmu orang kata apa, dia sebenarnya ilmu pertahanan diri sebenarnya, tapi dia lebih kepada kebatinan. Okey. So bila dia gerak tu tak ada benda-benda yang seram lah dalam perjalanan dia, sampailah dia ke gelanggang. Biasanya kalau orang silat ke apa, kita tak sebut kelas. Biasanya kita akan sebut, kau pergi gelanggang lah malam ni. Contoh macam tu lah. Jadi malam tu dia pergi ke gelanggang. Okey. So malam tu dia pergi gelanggang. So dia belajarlah macam biasa, belajarlah apa yang patut dia belajar lah kan. So bila tengah belajar tu, jadi ada satu ketika tu sedang ada dia punya guru, dia tengah explain something tau. Guru tengah menjelaskan sesuatu tentang ilmu yang patut, apa amalan yang perlu dibuat, apa amalan yang jangan dibuat. Sedang di tengah cakap-cakap tu, tengah dia punya orang kata apa, jurulatih ataupun instruktor yang tengah mengajar tu, sedang dia ngajar-ngajar tu, yang si Jebat ni dia nampak ada burung tau, burung hantu. Burung hantu tu agak besar. Kalau saya cakapkan, kalau saya tunjuk kat sini, dalam besar macam ni lah. Maknanya dalam tinggi dia, tinggi dia macam ni. Ini apa yang diceritakan pada saya lah. Dalam tinggi dia macam ni. Okey. Burung tu terbang dengan laju dan langgar bumbung rumah. Jadi benda ni berlaku di gelanggang. Gelanggang ni ada di rumah lah. So benda ni berlaku di Pandan Johor Bahru. Okey. Tempat spesifik dia, minta maaf tu saya tak boleh bagi tahulah. Okey. Jadi dia nampak burung hantu ni langgar atap rumah. Kan? Jadi adalah beberapa orang selain si Jebat ni adalah beberapa orang kawan dia pun nampak benda lah tu. Jadi dia macam pelik. Dah kenapa burung ni kan? Kenapa burung ni boleh terlanggar pula kan? Buta ke? Macam tu lah apa yang dia cakap lah kan. So dia cakap macam tu, tak apa, dia abaikan lagi. Sekali maknanya bila dah lepas benda lah tu, dia nampak burung tu, dia lepas burung tu terlanggar je atap rumah tu, terus dia dah tak nampak lah. Dia dah tak nampak burung tu. Okey, dia teruskan lagi dengan kelas tu kan, dia teruskan lagi dengan instruktur tu tengah cakap-cakap apa semua. Tiba-tiba dia nampak lagi burung tu terbang. Tahu dia mengepak, zup kan, macam tu kan. Dia terbang dan nak digambarkan kawasan gelanggang tu. Okey, ni macam rumah, belakang rumah tu ada gelanggang. Ada gelanggang. Lepas tu dekat dengan gelanggang tu ada satu pokok. Ada satu pokok besar. Pokok tu dia tak bagi tahu saya pula lah pokok apa pokok tu kan. Jadi tapi ada satu pokok yang besar lah. Tapi di atas tu, dia punya hujung dia tu macam orang kata apa, biasalah pokok, kita nampak pokok gitu, yang ujung dia tu, burung hantu ni tadi, dia terbang, terus dia hinggap kat pokok yang paling atas sekali tu. Maknanya bahagian yang paling atas sekali tu kan, yang dahan paling atas tu. Jadi dia berhenti kat situ kan. Jadi yang macam si Jebat ni tengok, dia kata, burung ni dia lepak kat situ Okey, tapi tak apalah, biasalah burung kan, memang dia hinggap kat pokok, burung hantu kan. Tapi disebabkan macam burung hantu ni agak rare dan macam bukan tak boleh nampak, tapi dia macam rare lah nak jumpa kan. Jadi burung ni tengah hinggap tu, jadi dia tengok. Tapi apa yang membuatkan dia ni rasa tak sedap hati ataupun rasa macam seram lah, dia macam rasa macam macam tak sedap hati, sebab dia nampak burung hantu tu matanya memandang ke arah gelanggang ni. Maksudnya dia sedang tengok apa yang orang tengah buat.
Ibaratnya macam, kalau contoh saya tunjukkan, macam ibaratnya macam burung tu, tapi dia macam tengah daring semacam ni. Dia macam seolah-olah macam tak suka. Tahu? Digambarkan tu seolah-olah dia macam tak suka dengan apa yang orang yang kat bawah ni sedang buat. Jadi si Jebat ni dia rasa tak sedap hati. Jadi apa yang dia buat, dia terus cakap dengan guru dia. Dia cakap dengan jurulatih dia. Dia cakap, dia kata, "Bang, saya tak sedap hati lah bang." Kan? So yang jurulatih ni tanya, "Kenapa pula kau tak sedap hati?" "Bang, macam ni bang, abang cuba tengok kat atas pokok tu bang." So si jurulatih ni pun tengok lah. Dia kata, tu ada burung hantu, kenapa?" "Bang, saya tahu bang tu burung hantu bang, tapi cuba abang tengok betul-betul burung hantu tu. Kan? Kenapa dengan burung hantu tu?" Kan? Jurulatih dia tanya pada dia lah. Jadi dia cakap, "Bukan abang, dia macam dia tengok kita lain macam abang. Dia macam seolah-olah dia tengah merenung kat kita tau, dengan renungan yang tajam." Jadi apa yang jurulatih tu buat, okey, ni yang macam saya kata macam wow sikit lah kan. Jurulatih tu bangun, dia tengok burung tu. Lepas tu dia pergi ke satu sudut, dia ambil botol kaca, botol kaca. Dia ambil botol tu, dia pejamkan mata, mulut dia berkomak kamit lah kan. Mulut dia berkomak kamit, dia baca something, dia baca sesuatu apa semua. Lepas tu dia tumbuk botol tu. Kau nak tahu apa jadi? Bila dia tumbuk je botol tu, burung hantu tu pun jatuh ke bawah. Ibaratnya nak digambarkan ni, ibaratnya botol yang ditumbuk tu umpama menumbuk burung hantu yang kat atas tu. Burung tu pun jatuh ke bawah. Tapi semua abaikannya sebab jurulatih dia cakap, "Dah tak payah nak tengok lagi, fokus pada kelas ni." Fokus pada gelanggang. Jadi diorang pun fokus. Akhirnya bila dah habis latihan semua, diorang pergilah cari. Diorang pergi tengoklah kawasan-kawasan bawah pokok tu, yang tempat pokok tadi tu. Dia tengok kat pokok tu sebab dia nampak burung tu jatuh. Bila dia cek, tak ada pun kelibat burung, tak ada pun kata apa susuk burung tu kat bawah, tak ada. Kan? Jadi si Jebat ni fikir, mungkin dia kata, ni mungkin burung ni dah terbang ke, burung dah lari ke, kan? Tapi di sudut hati dia macam rasa ada something wrong ni. Jadi bila dia tanya jurulatih dia kata pada dia, kan, benda tu ibaratnya macam kalau kita panggil mengintip. Ada orang hantar burung hantu tu untuk intip apa yang kita sedang buat. Dan orang yang hantar tu tak berkenan dengan perguruan kita. Itu dia. Kan? Jadi bila dia jadi macam tu, dia pun balik. Tapi bila dia balik, satu lagi kejadian yang misteri lah. Bila dia balik, dia sampai rumah, dia muntah-muntah. Kan? Dia muntah-muntah. Cerita dia muntah-muntah dan dia pun tak tahu, lalas dia macam rasa macam tak sedap, dia terus tidur. Dan itu kisah yang pertama. Kan? Korang mesti cakap, takkan muntah-muntah apa? Sebab dia pun sendiri, saya tanya dia kenapa dia muntah, dia pun tak tahu kenapa. Mungkin efek sebab dia yang menegur burung hantu tu kita tak pasti. Okey, itu kisah yang pertama. Okey, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Okey guys, kisah yang kedua ni diceritakan oleh Fikri. Fikri ni pengalaman dia tau. Ni dia ceritakan pengalaman ni waktu dia bekerja di satu kedai makan yang terletak di Kempas, Johor. Dan sedikit info yang kedai makan yang diceritakan ni, dia pernah famous ataupun dia pernah terkenal suatu ketika dahulu di Johor Bahru ni. Kan, kalau orang-orang Kempas, dia memang kat Kempas, dan saya rasa kalau orang Kempas dia tahu, orang kata apa,
restoran ni sangat famous dulu. Memang banyak orang singgah. So kalau korang yang rasa nak teka ke apa, korang boleh komen kat bawah lah kan. Mana tahu apa yang korang komen tu betul. Tapi kalau korang komen betul pun, saya tak akan cakap betul lah kan, untuk mengelakkan daripada mungkin benda ni fitnah kan. Okey. Okey, jadi macam ni. Cerita dia macam ni. Okey, jadi dia kerja kat kedai makan ni. Okey. Si Fikri ni kerja kat kedai makan ni. Okey. Masa tu sebab rumah dia, saya difahamkan dia asal dia Batu Pahat. Dia asal orang Batu Pahat. Jadi dia kerja, dia pergi sini, dia kerja sebagai kerja pelayan lah di sebuah restoran, kedai makan. So dia bekerja macam biasalah, tak ada benda yang misteri lah. Tapi dia bukan tidur di rumah ke atau tak, maknanya tempat tinggal dia berada berdekatan dengan restoran tu. Berdekatan dengan kedai makan tu lah, senang kata. Dia macam ada, macam orang kata kalau kita panggil macam bilik lah, bilik sewa macam tu. Tapi ini memang disediakan oleh kedai makan tu untuk siapa yang bekerja lah. Okay. Jadi ada satu malam tu, biasanya memang PL dia, biasanya memang orang kata apa, memang cara kedai makan tu lah. So macam bila waktu makan, dia akan sediakan makanan untuk pekerja-pekerja dia. Dia akan letakkan dalam polystyrene lah. Dia letak polystyrene dan disusun di atas meja. Maknanya siapa yang kalau nak makan malam ke apa ke, dia boleh keluar. Dia keluar dan dia ambil lah makan dalam bilik lah. Cerita dia macam tu lah. Jadi satu malam ni dia terlelap. Tahu, tak sempat nak ambil makan malam tu, dia terlelap. Lepas tu kawan-kawan dalam bilik dia pun kejut lah dia sebab dah lama sangat dia tidur. Dia pun kejut, dia bangun. Bila dia bangun, kawan dia kata, kau pergilah mandi-mandi. Dia pun mandi macam biasa, ada mandi apa semua. Lepas tu dia lapar. So kawan dia kata, kau pergi ambil makan lah. And dia tak jauh pun, ibarat macam tak adalah jauh. Maknanya kalau jalan kaki tu sekejap lah, dalam 2-3 minit dah sampai lah ke kedai makan tu. Okey, jadi dia pun keluar, dia pergi ke kedai makan tu. Tapi time tu jam dah pukul 12 tau. Dah pukul 12 malam. Jadi dia pun keluar daripada rumah dia, daripada bilik sewa dia lah kan. Daripada bilik tu dia keluar, dia pergilah ke meja tu nak ambil makanan tu. Bila dia nak ambil makanan gitu, suruh tengok, dia ambil lah. Sebab kat makanan tu, apa yang difahamkan kepada saya, Fikri cakap, dia kata, bang, kat makanan tu ada nama-nama tau. Maknanya yang ni nama siapa? Ni Fikri. Yang ni mungkin ada Ahmad, yang ni Abu, ni Dola, macam tu lah. So dia ambil lah nama, dia ambil makanan yang nama mana, yang nama kawan dia tu dia ambil kan. Tengah dia ambil, dia baru nak pusing tau. Tiba-tiba ada orang bagi salam kat belakang dia kan. Assalamualaikum kat belakang dia terperanjat sebab orang tu bagi salam kat belakang dia. Jadi dia macam terperanjat, dia terberhenti kejap tau. Dia macam bersalah juga, nak toleh tak nak ni orang ke tak, tapi orang ke benda lain ni. Tapi orang ni bagi salam. Saya tanya dia, yang dia bagi salam betul tak? Dia kata, betul bang, dia bagi salam Assalamualaikum. Memang penuh lah, tak ada macam singkat-singkat Assalamualaikum ke apa, tak. Ni dia bagi salam penuh. Jadi yang nak tak nak, si Fikri ni dia pun toleh ke belakang. Bila dia pusing belakang, dia nampak ada orang tua yang ada orang tua ni yang pakaian dia dah macam lusuh, lepas tu koyak-koyak tau. Kalau sekali tengok, kita boleh anggap macam orang gelandangan. Jadi dia tanyalah, dia tanya Fikri, kedai dah tutup ke? Dia tanya. Dia cakap, ya pakcik, kedai memang dah tutup ni kan. Lah pakcik ingat buka lagi, pakcik lapar nak makan ni. Tadi pakcik nampak daripada seberang jalan, nampak macam ada lampu-lampu. Jadi pakcik ingat kedai buka lagi. Tu yang pakcik datang. So yang si Fikri ni tengok, dia macam kesian dengan pakcik ni lapar mungkin. Jadi apa yang dia buat, dia bagi makanan dia pada pakcik tu. Tahu, dia bagi makanan dia pada pakcik tu. So pakcik tu kata, tak menyusahkan awak ke? Tak, pakcik nak makan je lah pakcik. Pakcik makan je. Dia letaklah kat atas meja kan. Dia letak kat atas meja, pakcik tu pun duduk depan dia. Dia tengah berdiri lagi lah, So dia nak ambil makanan tu, senang kata makanan tu macam lagi dua makanan tu dia pegang lah kan, tengah berdiri.
dia berniat di hati nak dihantar makanan tu pergi ke kawan dia. Tapi dia tengok pakcik ni makan seorang, dia macam nak temankan dah. Jadi bila dia nak duduk, ini yang part seram dia part seram dan misteri. Bila dia nak letak makanan, tiba-tiba kawan dia panggil tau. Dia satu bilik tu 3 orang. Jadi kawan dia lagi 2 orang ni macam tiba-tiba terbuka pintu. Fik, pasal engkau berbual dengan siapa? Dia time tu, engkau merepek apa? Dia cakap, engkau merepek apa? Aku berbual dengan pakcik ni. Pakcik mana? Bila Fikri toleh depan, pakcik tu dah tak ada. Cuba korang bayangkan korang di tempat Fikri. Bila dia toleh depan, pakcik tu tak ada. Makanan tu ada, pakcik tu dah tak ada. Tapi makanan tu daripada tertutup dah terbuka lah. Sebab pakcik tu yang buka makanan tu. Tapi bila kawan dia tegur je, dia tengok makanan tu, makanannya ada, dah terbuka, tapi orangnya tak ada. Dia dah terasa seram. Dia terus ambil makanan tu, terus masuk bilik. Dia masuk bilik tu, tanya kawan-kawan tu, tanya, kau tadi berbual dengan siapa? Tadi aku berbual dengan pakcik lah. Aku dengan dia kawan dia boleh rasa bagi Ali dengan Abu lah, senang sebab tak tahu nama. Okey, dia kata, si Ali ni cakap, tadi aku dengan Abu tadi, kita minta je kat tingkap, tengok apa kau buat. Sebab kita orang rasa macam, asal kau ni ambil makanan, asal si Fik ni ambil makanan lambat sangat. Jadi bila dia ngintai-ngintai kat cermin, tengok-tengok engkau macam tengah berbual. Tapi kita orang nampak, kita orang tengoklah kiri kanan, tengok, Mamat ni berbual dengan siapa? So si Fikri ni time ni memang dia dah seram sejuk lah. Dia dah tak tahu lah, dia kepala otak dia dah blank. Dia pun dah tak tahu nak cakap apa. Dia cakap, kau biar betul kau ni. Dah sekarang kau nampak pakcik ni? Tak nampak kan? Itu yang kita orang panggil kau. Bila macam tu, jadi dia macam rasa macam tak puas hati. Dia buka pintu bilik dia tengok lagi tau, kat sekitar tempat yang dia bagi makan. Dia ambil makanan kat table, kat meja yang ada dia bagi pakcik tu makan. Dia cuba tengok kat situ. Dia tengok, tak ada, tak nampak apa-apa. Cuma bila time dia nak tutup pintu, yang bila kata, dah lah aku nak tidur. Dia time nak tutup pintu, dia ternampak kat ujung kedai, kat sudut kedai tu, jalan nak keluar lah, maknanya daripada restoran nak keluar daripada restoran, dia boleh ternampak ada macam satu susuk tubuh yang tengah merangkak keluar daripada kedai. Bila dia nampak tu je, dia terus hilang semangat dia. Dia terus duduk, dia terus baring, dia terus demam seminggu. Dan pengalaman ni dia cerita kat saya, bang, ni saya pengalaman yang saya tak boleh lupa lah bang. Dan sebab dia kata, bang, abang bayangkan abang, saya bagi makan depan mata bang ni. Saya memang bagi ni, saya nampak dia ni kan. Tapi rupanya saya berbual tu dengan benda alah, entah benda alah apa tak saya berbual. Dia demam seminggu. Itu dia kisah yang kedua. So, apa pendapat korang dengan 2 kisah ni? Tadi kisah yang pertama tu macam biasa-biasa sikit kan. Kisah kedua ni dah macam ni. Okey, tak payah buang masa. Tapi sebelum tu kita iklan sikit. Ingat, saya lupa nak sebut kat awal tadi. Ingat, apa saja perkongsian, apa saja cerita yang saya ceritakan dalam channel saya ni, anggap ia hanya sekadar perkongsian dan hiburan misteri anda. Ingat, tak ada kena-mengena sama dia masih hidup atau telah mati. Anggap ni untuk hiburan penggemar cerita seram. Okey, setakat ni clear? Alhamdulillah. Okey, kita sambung dengan kisah ketiga. Okey guys, untuk kisah yang ketiga ni, ni pendapat saya lah. Untuk kisah yang ketiga ni, bagi saya berbanding dengan 2 kisah yang saya ceritakan sebelum ini, kisah ni dia lebih seram. Dia lebih seram lah berbanding 2 cerita awal tadi. Okey, kisah ni diceritakan oleh seorang budak lelaki yang bernama Zaid.
Okey, si Zaid ni cakaplah dia kata pengalaman ni berlaku di flat Lakin pada tahun 2012. Kalau kita kira 10 tahun lepas lah. Dan sewaktu kejadian ini waktu tu umur dia masih 17 tahun. Maknanya sekarang ni umur dia dah 27 tahun lah. Okey. Okey. Kisah ini berkaitan tentang lift kan kat flat. Okey, jadi benda ni berlaku di flat Lakin. Cukuplah kan, sebab macam si Zaid ni beritahu saya, kata, "Bang, cukuplah untuk abang tahu yang kisah ni berlaku kat flat Lakin bang. Blok mana, tingkat berapa, kan kat mana tempat spesifik dia tak bagi tahu." Okey, jadi macam ni. Si Zaid ni, saya ceritakan sikit lah. Si Zaid ni seorang, orang kata apa, waktu tu dia form 5 lah kan. Jadi dia ni seorang yang aktif, sangat aktif bersukan, aktif dengan kurikulum sekolah. Tapi benda-benda yang melibatkan outdoor lah dia memang aktif. Tapi dia orang melibatkan indoor ataupun akademik, dia agak kurang sikit. Bukan maknanya banyak, tak. Dia maknanya dia lebih kepada benda-benda yang melibatkan outdoor. Okey, jadi dia ni ada satu perangai lah, satu perangai yang tak percaya pada cerita-cerita yang melibatkan benda-benda alam sebelah. Maknanya cerita-cerita misteri, cerita-cerita seram, mistik ni dia memang tak percaya. Kalau orang cerita dengan dia akan cakap apa tau? Kau percayalah benda ni semua tahyul lah, karut lah, mana ada kita. Dia jenis orang yang macam tu lah. Okey, jadi cerita dia ni berkaitan dengan lift. Jadi apa yang seram pasal lift ni? Okey, jadi pada waktu tu orang kata apa, kecoh kat situ dengan satu kes. Bukan satu kes lah, dah ada 2-3 kes kan. Maknanya orang penduduk flat Lakin ni, maknanya dia orang berbual-bual, bersembang-sembang, bercerita-cerita tentang kisah seram kat lift tu tau. Sampai dia orang menasihatkan, orang kata sehinggakan dia orang semua ni menasihatkan semua orang, tak kisahlah anak sendiri ke, anak jiran ke, dia nasihatkan kalau nak guna lift ni, guna waktu siang. Kalau nak guna waktu malam, pastikan jangan sorang-sorang. Kalau ramai-ramai tak apa. Tapi diorang buat macam satu guide lah, satu guideline yang mana kalau siapa nak guna lift ni, kalau tengok nak dekat maghrib, tak payah. Maknanya daripada waktu maghrib sampai ke malam, sampai ke besok paginya, jangan guna lift tu lah. Okay, so setakat ni faham Okay. Okay, saya teruskan. Okay, jadi si Zaid ni dia dengar juga cerita-cerita ni, tapi dia memang tak ambil pot, dan dia memang macam tak minat. Dia tak berminat dengan cerita-cerita seram ni. Bagi dia cakap saya lah, "Bang, pada waktu tu bang, saya anggap cerita-cerita ni semua benda dongeng je bang, benda-benda ngarut je. Tak payah nak fikir sangat kan, bukan benda tu ada pun time tu lah." Ni dia cakap dengan saya. Jadi satu hari ni, okey, sebelum saya cerita yang tu, korang mesti semua nak tahu kan, apa yang kecoh sangat tu, kejadian apa. Yang kecoh tu kejadian ni, kat flat Lakin tu kecoh dengan satu kejadian. Bila ada kisah lah yang ada seorang budak naik lift. Time tu dalam pukul 7 maghrib, pukul 7 malam. So budak ni naik lift. Jadi bila dia nak naik lift, dia kata ibaratnya macam tu lah, dicerita oleh orang-orang kat flat situ lah, dia dengar lah. Ni Zaid dengar orang cakap, jangan naik lift seorang-seorang, sebab nanti akan ada seorang nenek tua yang dia akan pakai baju bunga-bunga, baju kurung lama tu, baju bunga-bunga, dan dia akan bawa bakul tikar mengkuang.
Kalau korang tak tahu, mana yang tak tahu bakul tikar mengkuang tu, boleh search kat Google. Nanti mesti korang tahu. Memang orang lama pakai. So akan bawa bakul tu akan masuk dalam lift, dan bila lift tu tertutup je, mesti ada yang pengsan, ada yang histeria. Sebab bila ditanya tentang siapa yang mangsa pernah kena, semua cakap diorang nampak nenek tu. Jadi benda tu jadi kecoh lah. Jadi bila Zaid ni dengar, dia kata tak ada benda lah. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari tu dia balik agak lewat. Maknanya dia ada aktiviti lah. Lepas sekolah dia ada kelas tambahan. Lepas kelas tambahan dia ada sukan, dia ada aktiviti kurikulum, dan petang tu dia main bola kat padang sekolah. Jadi dia balik rumah 6.30 tau. Maknanya 6.30 tu dia baru nak bergerak balik daripada sekolah. Dan apa yang diceritakan pada saya, dia daripada sekolah dia nak balik ke rumah mengambil masa 15 hingga 20 minit lah kan. Tapi budak-budak dulu, setakat jalan ni tak ada apa-apa lah. 15 minit tu benda biasa je. Saya dulu berjalan kaki pergi sekolah kan. Okey, jadi bila dia jalan kaki, jadi dia sampailah kat flat dia dalam pukul 6.50. Dan pada waktu tu langit agak gelap. Bukan disebabkan malam, disebabkan hari macam nak hujan. So langit dah gelap apa semua kan. Jadi dia ni pun macam biasalah nak balik rumah. So dia naik lift biasa. Lift yang saya kata tadi, lift yang seram tu, memang si Zaid ni tak pernah naik pun. Sebab kalau nak pergi rumah dia tak perlu naik lift tu. Ada lift yang nak pergi ke rumah dia. Rumah dia ada kat tingkat 5 Rumah dia kat tingkat 5. So jadi dia macam, dia nak naik lift. Sekali bila dia nak naik lift, orang kata benda nak dijadikan cerita, nak dijadikan cerita. Bila dia nak naik lift yang selalu yang dia naik tu rosak. Bayangkan guys, lift yang dia naik, yang selalu dia naik tu, yang selalu dia balik rumah, rosak. Dia nak naik tangga, dia malas. Dia kata aku nak pakai, tak apalah, aku naik lift lain lah. So dia naik lah, dia berhasrat nak naik lift lain. Jadi bila dia pun pergi ke lift, dan kebetulan pula lift yang dia nak naik ni ialah lift yang orang-orang tengah kecoh ni, cerita pasal nenek tu tahu. Jadi dia pun macam, dia terfikir juga, dia time nak naik, ni yang lift yang orang-orang cerita seram ni. Aku tengok okey je. Lepas tu dia tengok jam time tu dah pukul 7. Jadi dia macam naik je, tak ada benda. So bila dia pun masuk dalam lift tu. Dia masuk dalam lift tu. Okey, kita ringkaskan sikit. Bila dia dah masuk lift, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa seram, dia tak rasa apa. Jadi dia pun nak tekan lah tingkat 5. Bila dia nak tekan tingkat 5, dia ternampak. Tiba-tiba dia ternampak kat depan dia tu, kat depan jalan tegak ni lift tu terbuka. Dia nampak ada seorang nenek tengah jalan. Pelan dia jalan kan, terketar jalan. Jadi dia, kalau kita pun, kita nampak ada orang tua, makcik nak naik lift ke, nenek ni nak naik lift ke, kita pasti akan tunggu kan. Sama jugalah dengan si Zaid ni. Si Zaid nampak, sial nenek ni, tak apa, dia pun tunggu. Dia tunggu nenek tu sampai nenek tu masuk. Time tu dia bagi tu, dia tak teringat langsung pasal kisah yang dah kecoh tu. Dia tak teringat langsung, dia tak terfikir pun. Sebab dia rasa macam, nenek, biasalah. So bila nenek tu masuk, nenek tu cakap, terima kasih ya cu. Dia cakap macam tu. So yang si Zaid tengok, dia senyum, dia kata sama-sama. Lepas tu dia nak tekan lift. Bila dia nak tekan, dia tekanlah 5. Lepas tu dia tanyalah makcik tu. Makcik lah, dia tanya nenek tu, Nek duduk tingkat berapa nek? Nenek duduk tingkat 5. Bila dia sebut tingkat 5, si Zaid ni termenung kejap. Dia ni nenek siapa? Sebab kenapa Zaid cakap macam tu, Zaid tak pernah nampak pun nenek ni selama dia besar kat situ selama 17 tahun. Dia tak pernah nampak pun nenek ni. Tapi dia fikir positif. Dia kata, mungkin nenek ni aku tak pernah nampak kot. Aku pun bukan selalu sangat pusing-pusing. Aku pun tak tahu yang dia orang ni nenek siapa. Bukannya aku kenal semua orang.
Kan dia pun cakap, bukannya aku ni kenal semua orang. Tak apalah. So dia tekan 5 dan dia naik lift. Okey. Lift tu naik tingkat 1, tingkat 2, sampai ke nak tingkat 3, lift tu kergang. Tersekat, guys. Lift tu tiba-tiba tersekat dan waktu ni lah bermula kisah seram tu. Bila dah lift tu tersekat, tengok saya meremang. Ni saya malas cerita yang ketiga ni. Untuk pengetahuan korang, ini merupakan recording saya yang kedua tau. Tadi saya dah record yang pertama. Dan tiba-tiba saya punya kamera ada masalah. Okey. Ni saya dah record kali kedua. Harap-harap okey lah. Okey. Okey, kita sambung Bila lift tu tersekat, jadi si Zaid ni dia cakap dengan saya, "Bang, time ni saya panik tau bang." Kan? Saya jerit-jerit bang. Dia ni minta tolong. Dia ketuk-ketuk kat dinding tu, dia ketuk-ketuk, tolong, siapa dekat luar, tolong kita orang tersekat ni, tolong saya. Saya dengan ada nenek ni tersekat. Tengah si Zaid ni panik ni, tiba-tiba dia dengar suara kat belakang dia. Dia terdengar suara nenek ni kat belakang dia. Korang tahu tak nenek cakap apa? "Kenapa cu? Takut ke?" Dia ketawa. Kan? Saya ulang lagi sekali Dan tengah panik-panik minta tolong si Zaid ni, dia dengar suara daripada belakang dia. Dia dengar suara nenek tadi tu. Nenek tu bercakap, "Kenapa cu? Takut ke?" Dia terus ketawa macam mengilai gitu. Macam tu. Zaid ni terperanjat. Dia terus toleh belakang. Bila dia toleh belakang, dia terus pingsan. Dan bila dia bangun, dia sedar dia dah diselamatkan. Dia telah dipapah oleh orang bomba keluar daripada lift tu. Okey, keluar daripada lift tu. Dan dia bangun, dia macam dalam keadaan terpinga-pinga. Dia macam keadaan muka dia masih pucat kan. So sampailah ke rumah, rehat, bersihkan diri apa semua. So malam tu kawan-kawan geng-geng sekolah dia, mana yang duduk-duduk dekat dengan flat tu, semua datang ziarah dia lah. Datang ziarah dia. Cakap apa hal tadi? Dia tak cakap. Dia cakap satu ayat dia. Dia cakap, "Aku minta maaf kawan-kawan. Aku minta maaf sangat. Sekarang baru aku tahu apa itu makhluk halus." Yang kawan-kawan dia ni macam, "Zaid, kau dah apa hal ni Zaid? Apa hal ni? Apa yang jadi? Cuba cerita sikit." So si Zaid ni pun ceritalah semua daripada A sampai habis. Daripada mula dia naik lift, sampai dia tersekat, sampai dia pusing. So masa pusing ni, si Zaid ni cakap apa tau? Dia kata, "Bang, abang tahu tak bang, bila saya pusing, apa yang membuatkan si Zaid ni pingsan? Bila dia pusing ke belakang, dia nampak nenek ni. Tadi nenek ni macam terketar-ketar kan ni, tapi nenek ni pusing dengan nenek tu pandang dia dengan mata besar terbeliak, dengan muka yang macam terkopik-kopik kulitnya, dengan tangan yang macam ni, kukunya panjang, dengan mulut tenganga luas, lidah terjelir panjang. Macam tu lebih kurang. Itu yang menyebabkan si Zaid ni pingsan." Uish, tengok. Saya tak suka betul lah. Minta maaf guys itulah biasalah. Bila cerita-cerita macam ni, inilah berani buat, berani tanggung. Okay guys, itu dia kisah yang ketiga oleh Zaid. So macam mana? Kisah pertama, kisah si Jebat, okey, pasal burung hantu. Kisah kedua, kisah si Fikri, pasal jumpa orang tua. Dan ni kisah yang ketiga, nenek tua dalam lift. Okey guys, saya rasa cukup untuk kali ni. Cukuplah 3 kisah. Saya rasa ni pun dah panjang dah ni. Saya target setengah jam ni. Saya rasa mesti dah lebih dah ni. Saya rasa ni mesti lebih. Okey.
Okey guys, saya rasa sampai sini sahajalah untuk episod kali ini. Okey, untuk bagi mereka yang baru nampak channel saya ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Ingat, apa saja yang dikongsikan, apa saja cerita-cerita seram yang bakal saya kongsikan dalam Gelora Mistik ni, anggap ia hanya sekadar perkongsian dan hiburan misteri anda. Okey, apa-apa yang mana sesiapa sahajalah, mana-mana korang yang nak share cerita, boleh DM saya di Instagram, boleh emailkan pada saya, ataupun boleh mungkin WhatsApp saya, ataupun boleh IM saya di Facebook. Segala apa yang saya sebutkan tadi tu saya akan sertakan di ruang description di bawah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.